Ibrahim. Saudara, sementara kita menantikan Kepedulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim bercemar duli untuk berangkat turun dari pesawat khas yang membawa Baginda Tuanku, maka molek untuk dikongsikan sedikit informasi berkenaan tuan rumah pada hari ini, iaitu Pangkalan Udara TUDM Subang. Ia merupakan satu daripada pangkalan udara di bawah Tentera Udara Diraja Malaysia, yang mana Pangkalan Udara Butterworth, Pangkalan Udara Kuantan, Pangkalan Udara Sendayan dan Pangkalan Udara Jugra, serta ini merupakan Pangkalan Udara Subang, menjadi saksi bersejarah untuk peristiwa yang akan diingati untuk tahun-tahun yang mendatang. Pesawat khas yang membawa Kebawadulian Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim merupakan pesawat Boeing 737-82Z atau BBJ-2 yang merupakan jenis business jet, digunakan untuk membawa keberangkatan tiba Kebawadulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sejujurnya, Patik dan seluruh rakyat Malaysia tidak sabar menantikan keberangkatan tiba Kebawadulian Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Memulakan tempoh pemerintahan Baginda Tuanku bermula pada tarikh yang cukup istimewa, 31 Januari 2024. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi membelah awan biru dari selatan ke bumi Pangkalan Udara Subang.
dilimpahi dengan rahmat dan juga kurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan perjalanan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku berangkat tiba di Pangkalan Udara Subang pada hari ini. Pintu pesawat akan dibuka. Dan yang menyambut keberangkatan tiba baginda tuanku ialah Datuk Paduka Bijaya Diraja Istana Negara, Major General Datuk Indra Zahari bin Muhammad Arifin, Ketua Pegawai Istiadat Kerajaan Datuk Rozainur bin Ramli, Komander TUDM Subang Colonel Yusri bin Jamari, serta Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj bersama dengan kerabat-kerabat diraja negeri Selangor. Kerjasama dan persiapan ampuh bukan sahaja dari pihak Pangkalan Udara TUDM, pihak Aerodarat untuk memastikan persiapan pada hari ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Diperlihatkan sekarang, Kawalan Kehormatan Setempat Tentera Darat Malaysia terdiri daripada 2 orang pegawai dan 26 anggota lain-lain pangkat daripada Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja mengambil kedudukan. Detik berganti masih menanti. Di ruang ini suka untuk saya berkongsi. Secara amnya, kawalan kehormatan setempat yang dipertontonkan sekarang ini didirikan untuk sambutan di tempat-tempat ketibaan point of entry oleh Ketua Negara. Kedudukan yang disusun dalam 2 baris yang bersama kekuatannya menghadap ke dalam laluan pesawat yang diraikan. Dalam peraturan pelaksanaan adalah apabila kapal terbang telah berhenti di tempat yang ditentukan, tetamu kenamaan yang menyambut di pintu kapal terbang berjalan ke hadapan menghampiri pesawat melalui kawalan setempat. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Menyambut keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Baginda tuanku berangkat meninggalkan pesawat diiringi
Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor. Menjunjung kasih Tuanku, atas perkenan bercemar duli untuk berangkat tiba di Pangkalan Udara Subang. Dalam menyempurnakan istiadat keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang, sempena istiadat keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, kami memohon rahmat hidayah-Mu. Semoga diberikan cahaya petunjuk kepada kehidupan kami. Engkau rahmatilah kami semua, berkatilah istiadat ini daripada awal hingga akhirnya. Kami berlindung dengan-Mu daripada segala perkara yang boleh mencacat celakan istiadat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada-Mu, ya Allah, peliharakanlah dan lindungilah serta lanjutkan usia baginda dalam keadaan sihat dan afiat, kuat iman dan teguh pegangan, serta dengan rahmat dan keberkatan yang berkekalan. Keselamatan dan kesejahteraan juga kami pohonkan, ya Allah, kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah, Yang Mulia Paduka putra-putra dan puteri, kerabat-kerabat diraja, para pemimpin sekalian dan rakyat jelata. Ya Ar-Rahman Rahimin, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, agar diselamatkan serta dipelihara raja kami serta ahli rombongan sekaliannya dengan penuh riayah dan sebaik-baik pemeliharaan di sepanjang masa ketibaan hingga sampai ke tempat tujuan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bacaan doa disempurnakan bagi menyambut keberangkatan tiba Baginda Tuanku. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengambil kesempatan untuk menyantuni dan berbual seketika dengan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor sebelum meneruskan perjalanan keberangkatan baginda ke Istana Negara. Maka berangkatlah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan kenderaan diraja yang akan terus berangkat menuju ke Istana Negara.
Masya Allah, pandangan sisi dari lensa kamera ini cukup memberi pengertian yang amat bermakna, bukan saja kepada kami yang berada di sini, tetapi kepada seluruh yang menontonnya. Permulaan kepada tempoh pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenderaan pengiring yang akan berangkat bersama dengan kenderaan diraja yang membawa keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim akan berangkat. Tuanku Raja Melayu dan Tuan Yang Terutama bagi negeri-negeri. Inilah yang saya sebutkan di awal tadi, bahawa satu kesempatan untuk kita melihat dan menginsafi perkembangan sistem Raja-Raja Melayu yang ada ini. Begitu megah dan begitu simbolik sekali istiadat pada hari ini, dengan kehadiran kesemua institusi Raja Melayu dan juga Tuan Yang Terutama bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, untuk melihat dan menzahirkan sokongan kepada sistem Yang di-Pertuan Agong, lafaz sumpah jawatan dan juga majlis menandatangani surat perisytiharan jawatan yang akan kita saksikan nanti. Anda sedang menyaksikan ketibaan Tuanku Duli-Duli. Ini adalah merupakan rakaman awal bingkisannya yang telah pun sempat kami sediakan oleh pasukan penerbitan di sini. Kerana saya sebutkan tadi, ini kesempatan, maknanya mutakhir. Raja-Raja Melayu selalunya apabila berlaku persidangan majlis Raja-Raja, kita tidak ada kesempatan memberikan liputan ini, dan pada hari ini kesempatannya bersempena dengan istiadat. Maka anda dapat melihat keberadaan sosok kepribadian Tuanku Baginda Duli-Duli Raja Melayu dan juga Tuan Yang Terutama. Kami berikan perhatian ini kepada anda. Keterujaan ini dapat kita rasakan. Ya, betul. Rakyat Malaysia juga akan melihat, oh, Tuanku, ini Sultan saya sudah ini pun Sultan. sampai bersemayam, berada di Istana Negara, menghadiri istiadat dan sekaligus majlis mesyuarat penyimpan muhur besar Raja-Raja. Ya, itu dia yang dapat kita tunjukkan bagaimana sebenarnya ni pemerintahan negara. Kami berikan sorotannya dengan penuh istiadat pada hari ini. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar dinobatkan untuk mewarisi takhta Yang di-Pertuan Agong menerusi mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu yang telah pun berlangsung pada Oktober tahun lalu, merujuk kepada jadual penggiliran yang telah pun dimaktubkan dan dipersetujui serta diperkenan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Sophie, ini je kenderaan rasmi yang membawa Seri Paduka Baginda. Berapa kerap Sophie dapat menyaksikan kenderaan ini? Selalunya mungkin tersimpan. Ya, betul. Tetapi kita dapat melihat istimewanya kenderaan yang membawa Raja-Raja yang telah pun kami berikan paparannya sejak awal lagi. Kelihatan kenderaan diraja dan rombongannya sudah mula memasuki ke perkarangan istana dengan didahului oleh pasukan kawalan trafik untuk memastikan kelancaran, dan kita bakal memberikan liputan istiadat penuh sejurus Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mencemarduli mencecahkan kaki untuk istiadat diteruskan di Istana Negara. Anda sedang menyaksikan istiadat dari Istana Negara secara langsung. Merupakan istiadat yang bakal kami paparkan. Istiadat mengangkat sumpah jawatan dan juga istiadat menandatangani pengisytiharan jawatan.
dan kedua-dua ini akan berlangsung di dalam Balai Rung Sri Istana Negara, yang mana surat sumpah jawatan ini akan dipersembahkan kepada pengerusi Majlis Raja Melayu, iaitu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Mizan selaku pengerusi Majlis Raja-Raja. Kemudian pengisytiharan perjawatan pula akan dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kesemuanya ini akan dapat anda saksikan di dalam istiadat yang diberikan liputannya secara langsung dari Istana Negara kita. Begitu tertib dan cermat kenderaan diraja memasuki keperkarangan istana. Semuanya telah pun diatur carakan di dalam istiadat pada hari ini. Itu dia keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar di dataran Istana Negara, disambut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bakal kita saksikan nanti istiadat hormat diraja disusuli dengan lagu Negaraku di perkarangan Istana Negara. Hormat diraja! Hormat tahu! Usai lagu Negaraku, Ketua Kawalan Kehormatan tampil menghadap memohon perkenan kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda dan Pertuan Agong untuk memeriksa kawalan kehormatan utama. Kawalan kehormatan dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja siap untuk Kawalan diperiksa. kehormatan utama ini sebagai daripada istiadat yang membawa lambang kemegahan, kekuatan dan kedaulatan negara.
dan yang di-Pertuan Agong adalah merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Justru ini bukan hanya semata-mata sebagai istiadat, tetapi ia juga suatu isyarat tentang bagaimana pasukan tentera ini akan memastikan kedaulatan Malaysia sebagai sebuah negara terus terjamin. Baginda Tuanku kini melakukan pemeriksaan kawalan kehormatan utama di perkarangan Istana Negara. Anda sedang menyaksikan lintas siaran langsung istiadat mengangkat sumpah dan menandatangani surat perisytiharan jawatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Shah di perkarangan Istana Negara. Sofi, kita sedang saksikan pasukan kawalan keselamatan utama. Dari boleh? Ya, silakan. Dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja yang diketuai oleh Major Nurul Fauzan Mat Sabri, Pegawai Panji-Panji Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong Lieutenant Muhammad Iqbal Muhammad Faizal, Pegawai Panji-Panji Regimen Lieutenant Muda Muhammad Yusof Hafizi Abdul Rahman, berkekuatan 4 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat. Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja diketuai oleh Lieutenant Muhammad Fauzi Jaafar, berkekuatan 1 pegawai 36 anggota lain-lain pangkat. Kita akan menyaksikan istiadat hormat diraja disusuli Negaraku. Mohon berkenan meneruskan tugas, Tuanku. Rusak!
Dengan berkumandangnya negaraku itu tadi, maka istiadat hormat diraja usai di perkarangan istana, dan kita menyaksikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengiringi Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar menuju ke bilik Seri Maharaja sebelum keberangkatan masuk ke Balai Rung Seri. Duli Yang Maha Mulia Tuanku diiringi oleh pemimpin negara menuju ke pintu masuk utama Istana Negara, dan seketika nanti akan disusuli pula dengan istiadat yang bakal berlangsung di dalam Balai Rung Seri. Memimpin perjalanan masuk ke Istana Negara, Datuk Paduka Maharaja Lela yang akan mengetuai istiadat di dalam Balai Rung Seri seketika nanti. Semenjak perjalanan di awal pagi dari Istana Bukit Serin ke lapangan terbang di Subang dan kemudian di sini, inilah kita bakal menuju kepada kemuncak istiadat untuk mengangkat Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong yang ke-17 bagi Persekutuan Malaysia. Satu istiadat yang sungguhnya kita nanti-nantikan, sistem penggiliran untuk kesekian kalinya 17 Seri Paduka Baginda yang telah pun diangkat bagi menjadi pemerintah tertinggi negara Malaysia. Dan hari ini adalah untuk kesekian kalinya suatu penerusan legasi sistem beraja dalam konteks negara kita. Kita tidak sentiasa dapat menyaksikan istiadat seumpama ini, Sophie, ya. Ya. Dan ianya akan berlaku dalam tempoh 5 tahun sekali sahaja. Dan hari ini kita dapat menyaksikan secara langsung yang kami bawakan kepada anda berkenaan dengan istiadat keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong ke-17. Dan sebentar saja lagi juga akan berlangsungnya Majlis Raja-Raja untuk mesyuarat yang ke-264. Ya, itu hari ini istiadat berlangsung bersempena dengan mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Kelihatan juga mengiringi bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah Tan Sri Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Tuanku bakal menuju ke bilik Seri Maharaja sebelum kemudiannya meneruskan istiadat yang bakal berlangsung di dalam Balai Rung Seri. Istana Negara ini adalah secara relatifnya baru berbanding dengan Istana Negara yang dahulunya bertempat di Jalan Istana. Jadi kita menyaksikan bagaimana institusi Istana Negara ini kelunturan, saya kira. Tetapi berbanding negara demikian, Malaysia kelihatannya begitu megah dengan meneruskan sebuah legasi dan tradisi yang tinggi dan besar ini. Anda menyaksikan ke bawah duli-duli Raja Melayu dan tuan yang terutama sudah mula hadir, didahului oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berarak masuk ke dalam Balai Rung Seri, baru saja meninggalkan Balai Seri Maharaja, menantikan untuk penerusan istiadat yang akan berlangsung di dalam Balai Rung Seri. Mendahului perarakan keberangkatan masuk Duli Mulia Tuanku adalah pengerusi Majlis Raja-Raja Melayu, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Mizan Zainal Abidin selaku pengerusi, beriringan bersama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Diiringi Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Dua tuanku yang disebutkan oleh Sophie itu tadi akan menjadi saksi kepada istiadat mengangkat sumpah dan juga istiadat menandatangani perisytiharan surat jawatan
Ini atas perkenan yang dipersetujui oleh Majlis Raja kerana ia tidak dinyatakan secara penggiliran untuk siapa yang bakal menjadi saksi. Tapi Majlis Raja-Raja mempunyai prerogatifnya untuk menentukan siapakah timbalan yang di-Pertuan Agong dan siapa pula yang akan menandatangani sebagai saksi kepada istiadat yang bakal berlangsung. Kerana itu kita melihat tadi bersama-sama Tuanku yang di-Pertuan Agong adalah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan juga Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kedua-duanya akan bertindak sebagai saksi di dalam istiadat pada hari ini. Tersenyum megah nampaknya yang di-Pertuan Agong memasuki ke Balai Rong Sri. Kuning kemilau penuh keemasan Balai Rong Sri. Duli-duli Yang Maha Mulia Tuanku mengisi ruang di Peterana untuk meneruskan istiadat. Dan seperti yang telah pun kami war-warkan tadi, istiadat pada hari ini juga diadakan bersempena dengan mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu untuk kali yang ke-264. Hadirin dimohon duduk. Penyimpan Maha Besar Raja-Raja Melayu Tan Sri Said Daniel Said Ahmad menghadap untuk memulakan istiadat. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah, Tuanku Raja yang memkoreksikan mesyuarat ke-264 Majlis Raja-Raja. Patih ampun kurnia Tuanku untuk memulakan mesyuarat majlis khas yang diadakan pada pagi ini untuk lafaz sumpah memegang jawatan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar Sultan Johor dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibn Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah. Dimulakan Tuanku. Patih mohon menyembahkan bahawa jadual kelima perkara 38 Perlembagaan Persekutuan mensyaratkan bahawa Majlis Raja-Raja hendaklah melantik seorang yang bergelar penyimpan Maha Besar Raja-Raja untuk melakukan tugas sebagai setiausaha Majlis Raja-Raja bagi selama mana yang dikehendaki oleh Majlis Raja-Raja. Penyimpan Maha Besar Raja-Raja adalah dikehendaki untuk mengaturkan mesyuarat-mesyuarat majlis secara berkala dari masa ke masa sepanjang tahun dengan memberikan cadangan untuk diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Namun demikian, perkara di bawah seksyen 6 jadual kelima juga mensyaratkan bahawa penyimpan Maha Raja-Raja hendaklah mengelolakan majlis khas mesyuarat Majlis Raja-Raja dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong atau sebagaimana dikehendaki oleh sekurang-kurangnya 3 orang raja, atau tanpa menurut peraturan demikian mengadakan Majlis Raja-Raja jika berlaku kekosongan dalam jawatan Yang di-Pertuan Agong atau timbalan Yang di-Pertuan Agong. Oleh demikian, Patih telah mengelolakan mesyuarat 263 Majlis Raja-Raja yang diadakan pada 27 hari bulan Oktober yang lalu bagi memilih seorang
raja untuk memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong dan seorang lagi baginda untuk memegang jawatan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Perkara 37.1 dan 37.2 Perlembagaan Persekutuan menetapkan syarat bahawa raja yang dipilih untuk memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjalankan tugas selepas melafazkan sumpah memegang jawatan di hadapan majlis raja-raja dengan diakusaksikan oleh 2 orang raja yang dinamakan oleh majlis raja-raja. Raja-raja yang diperkenankan untuk menjadi saksi-saksi pada majlis pada pagi ini adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibn Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sultan Selangor, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibn Al-Marhum Tuanku Munawir sebagai saksi-saksi tuanku, dengan kehadiran Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara ada dalam Balai Rung Seri dan Patik Pohon Tun Tengku Maimun untuk berdiri supaya dapat diiktirafi. Ampun tuanku, dengan perkenan tuanku, Patik mohon untuk membawa masuk warkah-warkah sumpah jawatan tuanku. Okay, I move. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan melafazkan wallahi wabillahi watallahi. Maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan yang telah disah dan dimasyhurkan dan yang akan disah dan dimasyhurkan di masa hadapan ini. Dan bagi kami berikrar mengaku dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya memeliharakan pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri. Terima kasih, Tunku. Terima kasih.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, yang telah dilantik menjadi timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan melafazkan wallahi wabillahi watallahi, dan dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan tanggungan kami yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan pada suatu masa ke suatu masa yang kehadapan ini oleh undang-undang dan perlembagaan negeri Malaysia. Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah melafazkan sumpah jawatan sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong dan seterusnya berkenan menandatanganinya. Seperti mana sebelumnya, seusai melafazkan sumpah, maka surat pengakuan sumpah itu ditandatangani oleh dua wakil daripada baginda tuanku, iaitu Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Terima kasih. Ampun tuanku, Patik mohon menjelaskan bahawa mesyuarat ke-264 ini adalah dikira ataupun dihitung dari bulan Februari tahun 1948, ketika mana Majlis Raja-Raja baru diwujudkan setelah pemerintahan Malayan Union ditamatkan pada hari ini 31 Januari dan digantikan oleh Federation of Malaya Agreement, tuanku. Dan kebetulannya Majlis Raja-Raja yang pertama itu telah dipengerusikan oleh raja yang paling kanan ketika itu, Major General Sir Ibrahim Sultan Johor, moyangnya kepada Yang di-Pertuan Agong, tuanku. Dan dengan penubuhan Majlis Raja-Raja, berartilah bahawa ada satu eka persada ataupun sole platform yang menetapkan bahawa institusi raja-raja berdampingan dengan institusi rakyat. Sebab setiap majlis raja-raja, kecuali majlis khas, hendaklah digandingkan raja-raja dengan ketua kerajaan, iaitu sama ada ketua menteri, menteri besar ataupun premier, mengikut apa pergelaran yang perlu. Bagi sembah maklum kepada tuanku, pada hari ini Yang Amat Berhormat Premier, Ketua Menteri dan Menteri-Menteri Besar selaku penasihat kepada Majlis Raja-Raja
hadir dan berada di kelekan kanan patik tuanku. Sekian seperti semua maklum. Dan bagi mengakhiri mesyuarat majlis ini, patik pohon kurnia tuanku untuk membenarkan patik beredar dari majlis tuanku. Okey. Baru je seketika tadi usainya istiadat mengangkat sumpah jawatan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Manakala lafaz sumpah itu selain dilafazkan, ia juga telah pun ditandatangani sebagai saksi oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan juga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Dan majlis akan diteruskan. Datuk Paduka Maharaja Lela mohon menghadap untuk istiadat pengisytiharan jawatan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku untuk patik memulakan istiadat menandatangani surat-surat perisytiharan memegang jawatan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Ampun tuanku, titah dijunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Maka inilah diisytiharkan bahawa istiadat menandatangani surat-surat perisytiharan memegang jawatan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong dizahirkan sekarang. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Yang amat berhormat Perdana Menteri akan mengadap dan menyembahkan surat-surat perisytiharan memegang jawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong untuk ditandatangani oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Ampun tuanku. Bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim.
mohon perkenan tuanku untuk Patik membaca peristiharan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bahawasanya adalah diperuntukkan oleh perkara 32 Perlembagaan Persekutuan bahawa hendaklah ada seorang ketua utama negara bagi persekutuan yang digelar Yang di-Pertuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Dan bahawasanya menurut peruntukan jadual ketiga kepada Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja telah mengisytiharkan saya dipilih memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong. Maka oleh yang demikian, saya, Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, dengan ini mengisytiharkan bahawa saya pada hari ini telah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong dan telah mengangkat sumpah yang dikehendaki oleh perkara 32 Perlembagaan Persekutuan mengikut cara yang ditetapkan oleh perkara itu. Diperbuat di istana saya, Istana Negara, di ibu negara saya di Kuala Lumpur pada 31 hari bulan Januari dalam tahun 2024. Mohon perkenan tuanku untuk Patik membaca peristiharan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bahawasanya adalah diperuntukkan oleh perkara 33 Perlembagaan Persekutuan bahawa hendaklah ada seorang timbalan ketua utama negara bagi persekutuan yang digelar Timbalan Yang di-Pertuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Dan bahawasanya menurut peruntukan jadual ketiga kepada Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja telah mengisytiharkan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibn Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah dipilih memegang jawatan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Maka oleh yang demikian, saya, Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, dengan ini mengisytiharkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibn Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah pada hari ini telah memegang jawatan Timbalan Yang di-Pertuan Agong dan telah mengangkat sumpah yang dikehendaki oleh perkara 37 Perlembagaan Persekutuan mengikut cara yang ditetapkan oleh perkara itu. Diperbuat di istana saya, Istana Negara, di ibu negara saya di Kuala Lumpur pada 31 hari bulan Januari dalam tahun 2024. Ampun tuanku. Ampun tuanku. Yang berbahagia Datuk Haji Munir bin Haji Mat Saleh, Pegawai Agama Istana Negara, akan menghadap untuk memimpin bacaan doa. Ampun tuanku.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa Rabbil Arshil Azim, Al-Malikil Qudusis Salamil Mu'min, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Imamil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Segala pujian hanya untuk Allah yang maha mulia lagi maha berkuasa, yang memiliki kekuasaan mengatasi segala kekuasaan. Kami menadah tangan memohon perkenan, semoga kami semua sentiasa dapat aman, bahagia dan mendapat keridhaan-Mu ya Tuhan. Allahumma ya Hanan ya Mannan. Ya Allah, selamatkanlah kami dan negara kami dari segala wabak dan malapetaka. Hindarkanlah kami dari segala keburukan dan mara bahaya. Semoga kami dapat merasai nikmat hidup bahagia, aman dan sentosa. Eratkanlah perpaduan di antara kami untuk menjalani hidup penuh mesra, bersefahaman dan bekerjasama untuk menjamin kejayaan bersama. Allahumma ya Aziz ya Qahhar wa ya Malikal Mulk. Ya Allah, sempena istiadat mengangkat sumpah jawatan hamba-Mu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibnu Almarhum Sultan Iskandar sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17, dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Nazrin Muazziddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhammadin Shah Al-Maghfurullah. Kami memohon ya Allah, berkatilah istiadat pelantikan ini dan jayakanlah hasrat dan cita-cita baginda untuk memimpin negara dan seluruh rakyatnya ke arah kesejahteraan dan kebahagiaan. Gunakanlah ya Allah taufik dan hidayah-Mu ke atas baginda berdua untuk melaksanakan tugas dan kewajipan yang diamanahkan dengan sempurna dan maju jaya. Allahumma ya Hafizu ya Alim, perihalakanlah serta lindungilah dengan sepenuh ra'ayah dan sebaik-baik pemeliharaan ke atas hamba-Mu Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, tuan-tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri. Lanjutkanlah ya Allah usia semua baginda dan tuan-tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri dalam sihat wal afiah, aman bahagia sepanjang hayat. Begitu juga kami pohonkan ya Allah keselamatan dan kesejahteraan ke atas sekalian pembesar negara, para pemimpin dan rakyat jelata seluruhnya, agar bertambah iman dan taat, sihat wal afiah, semoga berkat dunia dan akhirat. Allahumma ya man lahul asma'ul husna, kekalkanlah negara kami Malaysia dalam keadaan aman dan tenteram. Hindarkanlah dari kami wabak perpecahan dan permusuhan yang boleh membawa kepada kehancuran. Tanamkanlah perasaan persaudaraan dan kasih sayang di antara rakyat berbilang keturunan. Kekalkanlah keadilan, kemakmuran serta keselamatan yang berpanjangan untuk kami sekalian. Bifadlika wa ramika ya akramal akramin. Allahumma bika nasta'in wa alayka natawakkal, irhamna jami'an ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik pohon di ampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku untuk patik menyembah maklum bahawa dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta riayahnya dan dengan berkat daulat Tuanku jua, maka istiadat menandatangani surat-surat perisytiharan memegang jawatan oleh ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 dan timbalan yang di-Pertuan Agong telah pun selamat disempurnakan. Ampun Tuanku, menjunjung kasih Tuanku. Takmalah istiadat mengangkat sumpah jawatan dan istiadat menandatangani sumpah jawatan. Untuk berdiri. Duli-duli Maha Mulia Tuanku Raja-Raja dan Tuan Yang Terutama meninggalkan peterana di dalam Balai Rung Seri seusai istiadat untuk sesi bergambar. Baru saja usai istiadat melafaz sumpah jawatan dan istiadat menandatangani surat perisytiharan yang di-Pertuan Agong yang ke-17 dan juga timbalan yang di-Pertuan Agong. Kini duli-duli Raja Melayu sedang berangkat keluar meninggalkan Balai Rung Seri untuk acara yang menyusul, dan satu lagi istiadat yang penuh bersejarah telah termaktub dengan terangkatnya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk kali yang ke-17. Sekali lagi, Balai Rung Seri menjadi saksi kepada istiadat yang penuh bermakna kepada seisi rakyat Malaysia pada hari ini. Apa yang menariknya di dalam persembahan awal oleh penyimpan moho raja tadi mengingatkan kita tentang apa yang disebut sebagai Eka Persada, kerana jarang-jarang sekali suatu acara di mana kesemua pemimpin Raja-Raja Melayu, Tuan Yang Terutama dan pemimpin eksekutif Perdana Menteri, Ketua Menteri dan juga Premier berada di dalam suatu majlis yang sama. Itu yang disebut sebagai Eka Persada itu tadi. Dan kita baru saja menyaksikan salah satu majlis istiadat yang merangkumi dan menyepakati Eka Persada itu sebagai satu usaha keakraban di antara institusi raja dan rakyat. Dan inilah yang sedang kita saksikan. Kerana selalunya perhimpunan majlis raja-raja tidak disertai oleh Menteri Besar, Ketua Menteri atau Premier. Tapi hari ini kesemuanya berada di dalam satu dewan yang dipanggil Balai Rung Seri. Ini merupakan satu usaha untuk menjembatani